Jadi tuan-tuan, Bani Israel, mereka tak syukur pada Allah. Maka sebab itu Allah tak utus lagi Nabi kepada, tak utus Nabi di kalangan mereka, kata ulama, antara sebabnya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni di depan mata mereka Allah tenggelamkan Firaun dan tentera dia. Depan mata mereka. Dan Allah telah selamatkan mereka. Allah telah selamatkan mereka. Tapi apa mereka kata? Wahai Musa, betul ke Firaun ni dah mati? Betul ke Firaun ni dah ditenggelamkan? Tuan-tuan, mereka ni Allah bantu mereka di depan mata mereka. Nusratullah, nusrah ghaibiyah, bantuan Allah, bantuan ghaib daripada Allah Ta'ala, yang tak diberi kepada umat dulu, diberi kepada mereka. Pernah tuan-tuan pergi mana-mana laut, nak pergi Pulau Perhentian ke, kan, sampai kat JT kan, JT apa nama, Kuala Besut tu kan, terbelah laut sampai Pulau Perhentian. Tak ada. Wali keramat mana pun tetap naik feri, tetap naik bot juga nak pergi Pulau Perhentian. Ataupun Pulau Tioman dekat kampung saya kan, di Mersing. Tak pernah lagi daripada saya kecil dekat Mersing tu, tak pernah tengok mana-mana wali keramat ke kan, orang hebat macam mana sekalipun, sampai kat JT Mersing tiba-tiba laut jadi terbelah, kering, jalan kaki sampai Tioman. Tak ada. Dia pun juga kena naik feri, kena naik bot juga. Tapi untuk Bani Israel, yang mana bukan Nabi, bukan Rasul, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada mereka. Terbelah lautan pun mereka masih pertikai lagi. Di depan Musa, wahai Musa, betul ke Firaun ni dah mati? Kami tak percaya. Sehingga kan Tuhan kamu, wahai Musa, buktikan pada kami betul-betul Firaun ni mati. Ulama kata seluruh jasad-jasad, seluruh anggota tubuh tentera Firaun Allah binasakan, Allah hapuskan, Allah hancurkan. Tetapi jasad Firaun, kerana Firaun ni tuan-tuan, waktu Firaun ni, dia ni tidak pernah sebut perkataan Allah. Ni satu hal juga. Firaun ni punya sombong dia, walhal Allah beri makan dengan makanan yang enak juga. Tak pernah sakit, kata ulama. Tapi punya sombong tak pernah sebut nama Allah. Dia hanya sebut 3 je. Tuhan Musa, Tuhan Harun, Tuhan Bani Israel. 3 je. Waktu ketika laut nak tertutup, kan, laut nak tertutup, nak tenggelamkan dia, Allah Ta'ala cerita, dia kata apa dalam surah Hud? Sekarang aku beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dah nak mati pun tak sebut nama Allah lagi. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Allah kata, baru sekarang kamu nak beriman. Allah tak terima dah. Dah tertutup dah pintu taubat. Tetapi Allah kata apa? Bi badalika khalfaka ayah. Namun kami akan simpan jasad kamu untuk jadi peringatan kepada kaum akan datang. Bahawa dulu ada satu raja yang hebat, namanya Firaun, memerintah Mesir. Namanya begitu gah, tapi tak taat perintah Allah. Allah Ta'ala binasakan dia, tenggelam dalam lautan. Jasadnya Allah simpan. Maka jasadnya timbul, setelah dia mati, jasadnya timbul, kan, hanyut di tepian pantai, di depan mata Bani Israel. Bani Israel tengok, sekarang wahai Musa, barulah kami boleh percaya. Allahu Akbar. Ini keadaan yang ada pada Bani Israel. Seperti saya sebut tadi, kan, keyakinan kita pada Allah, keyakinan pada Nabi, takkanlah nak tunggu orang kafir buat kajian, bagi tahu kita, tuan, makan madu rupanya banyak fadilat. Siapa bagi tahu? Doktor daripada Amerika, doktor daripada Israel, daripada Eropah, daripada Australia, doktor yang bukan Islam, bagi tahu kita bahawa betul lah doktor tu kata macam tu. Walhal Allah dah beritahu dalam Quran, Nabi dah beritahu dalam hadis. Kita tak yakin dengan Nabi, tak yakin dengan firman Allah. Maka ini sifat Bani Israel, kata ulama, yang perlu kita buang daripada diri kita. Depan mata dia Allah bantu. Dan Nabi Musa dah beritahu, Firaun dah mati dah. Wahai Musa, ingat senang-senang kami nak percaya cakap engkau. Selagi tak dibuktikan depan kami betul-betul dia mati. Allahu Akbar.
Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup dengan itu, bahkan mereka berjalan lagi. Itu kita dah cerita dah. Mereka kata apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kamu bolehlah, kamu nabi. Harun bolehlah, Harun nabi. Kamu yakin pada Allah. Kami ni, macam mana kami nak betul-betul yakin pada Allah, sedangkan kami tak pernah tengok wajah Allah. Kami tak pernah tengok wajah Allah. Faqad arinallaha jahra, nak tengok wajah Allah. Maka apa yang berlaku? Allah Ta'ala murka pada mereka. Allah sambar peti pada mereka, kata ulama. Allah sambar peti pada mereka. Dibangkitkan semula. Masih lagi mereka engkar pada Allah SWT dan Nabi mereka. Bahkan tak cukup dengan itu, Allah SWT beritahu, wahai Musa, suruh mereka tengok satu bukit tu. Allah Ta'ala baru nak zahirkan tajalli Allah Ta'ala. Kalau mampu tengok, maka kamu akan dapat tengok, tapi dimensi yang berbeza. Bila Allah Ta'ala zahirkan tajalli Allah Ta'ala, kata ulama, baru nak zahirkan. Maha berkuasanya Allah. Hancur bukit tu dan pengsan mereka semua. Ni bayangkan. Sa'iqa, kan? Pengsan mereka. Mereka teruskan perjalanan lagi. Kan? Nak menuju ke mana? Menuju ke Palestin ni. Dalam perjalanan mereka, mereka nampak satu kaum, satu suku dalam Quran Allah cerita. Sembah patung. Sembah berhala. Dalam Quran Allah cerita apa mereka kata? Wahai Musa, mintalah pada Allah. Kami pun nak patung macam tu juga. Kami pun nak sembah patung juga. Allahu Akbar. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sifat Bani Israel ni. Walhal mereka dapat bantuan Allah. Bersama mereka Nabi. Tetapi mereka masih lagi nak cari yang lain daripada Allah. Sebab itu, tuan-tuan yang mulia, kita jangan jadi macam Bani Israel. Sudah kita tahu bahawa Islam yang terbaik. Tapi kenapa nak cari lain daripada Islam lagi? Kita masih nampak cara hidup lain daripada Islam lagi membawa kejayaan. Kalau saya ikut cara Islam, nampak kolot lah. Sedangkan inilah cara yang Allah Ta'ala suka. Hidup ni bukan nak bagi orang nampak. Hidup ni bukan nak bagi orang suka. Tuan-tuan, kita kena set dalam minda kita, kena set dalam otak kita, saya hidup untuk bagi Allah suka. Saya hidup untuk bagi Nabi suka. Saya hidup bukan untuk bagi orang suka. Kalau benda tu Allah suka, orang tak suka, Allah suka, saya kena ikut apa yang Allah suka. Tapi kalau benda tu orang suka tapi Allah tak suka, saya kena ikut apa yang Allah suka, bukan ikut apa yang orang suka. Dalam hadis diberikan mafhum, siapa yang buat satu perkara yang Allah redha tapi manusia tak suka, Allah suka, manusia tak suka, dia terus buat juga, maka Allah akan redha pada dia, tuan-tuan. Tapi satu orang yang mana mencari kesukaan manusia, diberikan mafhum hadis, dalam keadaan dia sanggup buat benda yang Allah tak redha, Allah tak suka, yang Allah murka, maka Allah tak akan jadikan apa untuk dia? Allah akan jadikan manusia yang dicari tu untuk sukakan tadi tu, satu ketika akan benci dan Allah Ta'ala akan murka pada dia. Lebih kurang maksud hadis Nabi SAW. Maka sebab itu tu kita kena set dalam otak kita, dalam diri kita, saya hidup ni untuk sukakan Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, inna dina indal Islam. Din ni bukan agama saja, din ni adalah cara hidup. Cara hidup yang terbaik ialah Islam. Sebab itu kata Umar, nahnu qauman a'azzanallahu bil Islam. Kami ialah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Fa idza taghayna al-izzata lil ghairi azallana Allah. Kalaulah aku cari cara hidup selain daripada cari Islam, maka ataupun aku rasa dengan lain daripada Islam aku mulia, azallana Allah, Allah Ta'ala akan hina aku. Hari ini berlaku, tuan-tuan. Orang Islam merasakan kalau dia amal cara hidup barat, dia mulia. Dia amal cara hidup orang Eropah, dia mulia. Dia amal cara hidup orang Korea, dia mulia. Orang amal cara hidup orang Jepun, dia mulia.
Sedangkan kalau kita bawa cara Islam, itulah kemuliaan. Itulah kejayaan yang sebenar. Itulah kemuliaan yang sebenar. Jadi tuan-tuan yang mulia, sifat merasakan apa yang dia ada sekarang ni tak mulia, tak bersyukur, bahkan minta benda yang teruk pula, macam Bani Israel tadi. Dah beriman pada Allah, nampak orang sembah berhala, dalam Quran Allah cerita, dia beritahu, wahai Musa, minta pada Allah, kami pun nak patung macam tu juga. Allahu Akbar. Musa alaihissalam, kata ulama, tengok Bani Israel ni kan, dalam keadaan kejahilan,